Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini saya akan memberikan taklimat berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi sesi 2020 dan 2021. Untuk makluman ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, modul penilaian kelas KAFA pada kali ini akan melibatkan 5 subjek, yang mana 5 subjek ini bermula daripada 15 hari bulan 11 hingga 30 November 2021. 5 subjek ini yang mana akan dinilai adalah subjek bahasa Arab, sirah, adab, jawi dan ulum syariah. Seterusnya kita melihat kepada tata cara pelaksanaan MPKFA. Pertama, ujian akan dijalankan secara lisan dengan cara bersemuka. Ini bermakna murid-murid harus ataupun perlu datang ke sekolah untuk menjalani peperiksaan ini. Seterusnya, murid-murid juga akan diberikan jadual penggiliran untuk setiap sesi ujian, yang mana jadual ini akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Seterusnya, ibu bapa perlu prihatin dan bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan untuk menjalani ujian seperti yang telah dijadualkan. Seterusnya, peringatan kepada murid-murid. Murid-murid hendaklah memakai pakaian sekolah yang lengkap semasa hadir ke sesi ujian yang dijalankan mengikut jadual yang telah dikeluarkan oleh guru kelas masing-masing. Bagi murid-murid yang sakit atau sedang menjalani kuarantin, murid-murid perlu mengemukakan surat kenyataan daripada pihak hospital ataupun klinik kepada guru penilai bagi memastikan murid-murid tidak dikecualikan daripada menduduki peperiksaan ini. Kita melihat kepada modul penilaian kelas KAFA. MP KAFA ini untuk makluman kepada murid-murid, ibu dan bapa semua, di mana modul ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama dikenali sebagai bahagian A sebanyak 75% markah dan bahagian B sebanyak 25% markah. Okey, baik. Kita teruskan dengan bahagian A. Bahagian ini seperti yang saya maklumkan tadi adalah sebanyak 75% markah. Untuk makluman ibu, bapa dan murid-murid juga, setiap subjek akan mengandungi 5 set soalan, tetapi pelajar, murid-murid perlu memilih 3 set sahaja. Satu set mewakili 15 soalan dan keseluruhan 3 set akan merangkumi sebanyak 45 soalan yang mana bersamaan dengan 75 markah. Setiap set mewakili sebanyak 25% markah. Seterusnya kita beralih pula kepada bahagian B yang mana merangkumi 25%. Murid-murid harus ingat bahawa bahagian B ini dinilai sepanjang tempoh PDPR yang telah dijalankan. Ianya merangkumi 3 perkara, 3 penekanan iaitu pertama adalah sasia sebanyak 5%, kehadiran PDPR sebanyak 10% dan komitmen dan hasil kerja murid sebanyak 10%. Okey murid-murid, tadi kita sudah melihat kepada 3 aspek ataupun 3 penekanan dalam bahagian B yang mana ianya dinilai daripada sasia, kehadiran PDPR dan komitmen serta hasil kerja murid. Kita melihat satu persatu di mana nilai dan sasia ini merangkumi 5 markah yang mana guru kelas akan menilai murid-murid melalui penghormatan guru dan rakan, cara berpakaian serta tingkah laku murid-murid. Seterusnya, bahagian kedua adalah kehadiran sama ada melalui PDP dan juga PDPR yang mana ianya mewakili sebanyak 10 markah. Ini akan melibatkan murid-murid secara hadir secara offline ataupun offsite maupun online, sama ada mengikuti kelas PDP ataupun PDPR. Seterusnya, perkara yang ketiga, aspek yang ketiga pula adalah hasil kerja dan komitmen sebanyak 10 markah. Yang ini murid-murid akan dinilai melalui menyelesaikan kerja sekolah. Seterusnya memberi respon terhadap kuis yang telah diberikan oleh guru serta menjawab
lembaran kerja yang telah diberikan. Berikut merupakan contoh pembahagian penggiliran. Untuk makluman ibu bapa dan murid-murid semua, sekolah kita mempunyai seramai 7 orang penilai di mana satu penilai ini akan menilai seramai 18 calon. Manakala 18 calon ini akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama seramai 9 orang dan kumpulan kedua atau dikenali sebagai kumpulan B adalah seramai 9 orang juga. Jadi ini bermakna satu penilai akan menilai seramai 18 calon. Kita melihat kepada contoh subjek adab. Subjek adab akan berlangsung pada 15 November 2021. Kumpulan A, kumpulan pertama iaitu 9 orang akan datang pada 15 November 2021. Manakala baki lagi 9 orang akan datang pada 16 November 2021 yang mana kumpulan tersebut adalah kumpulan B. Okey, tadi kita melihat kepada contoh subjek adab yang mana 15 dan 16 November dibahagikan, 18 orang dibahagikan kepada dua kumpulan. 15 November seramai 9 orang dan 16 November seramai 9 orang. Bagi calon kumpulan A, pada hari 15 November dan seterusnya, 5 orang calon akan hadir pada pukul 2 sehingga pukul 4 petang untuk menjalani ujian MPKFA. Dan manakala baki 4 calon pula akan bersambung pada jam 4 petang hingga 6 petang. Ini bermaksud 5 calon yang pertama akan hadir pada pukul 2 sebelum peperiksaan, kalau boleh 1.30 sudah berada di sekolah untuk persiapan dan persediaan. Manakala baki calon 4 orang akan hadir pada 3.30 ataupun sebelum pukul 4 supaya tidak berlakunya sebarang permasalahan yang mendatang. Okey, seterusnya berikut merupakan jadual penilaian MPKFA. Untuk makluman murid-murid, ibu dan bapa semua, murid-murid ataupun ibu bapa ataupun penjaga boleh datang ke sekolah untuk mengambil jadual peperiksaan anak-anak untuk hari Rabu pada bermula jam 2.30 petang hingga pukul 4 petang hanya kepada pelajar darjah 6. Manakala hari Khamis pula bermula jam 2.30 hingga 4 petang untuk darjah 5. Jadi sekiranya ibu bapa ataupun penjaga ataupun pelajar pada hari Rabu tidak dapat datang mengambil jadual, boleh juga datang pada hari Khamis waktu sekolah. Murid-murid boleh melihat slide yang disediakan di mana berikut merupakan silibus pelajaran melibatkan subjek-subjek MPKFA. Ianya meliputi tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Jadi murid-murid boleh membuat ulang kaji daripada hari ini sehinggalah peperiksaan yang bakal dihadapi pada minggu hadapan. Berikut merupakan tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Yang pertamanya, diharapkan ibu bapa ataupun penjaga mengambil maklum silibus MPKFA ataupun UPKK ini di mana anak-anak tuan-puan akan menduduki peperiksaan MPKFA. Seterusnya, seperti yang telah dimaklumkan berkaitan dengan jadual penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, diharap ibu bapa cakna terhadap perkara tersebut. Seterusnya, membimbing calon untuk mengulang kaji silibus seperti yang telah dimaklumkan bahawa silibus-silibus ini merangkumi daripada tahun 3 sehingga tahun 5. Jadi ibu bapa ataupun penjaga bolehlah bersama-sama calon untuk memastikan calon MPKFA membuat ulang kaji. Memastikan calon dapat dihubungi oleh guru ini bagi memastikan ketika peperiksaan dijalankan
sekiranya tidak dapat hadir, diharapkan guru-guru boleh menghubungi anak-anak tuan-puan. Seterusnya, semasa peperiksaan dijalankan, pastikan anak-anak tuan-puan mempunyai persediaan yang lengkap, terutamanya berkaitan dengan alat tulis ataupun keperluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, diingatkan sekali dalam keadaan semasa iaitu pandemik COVID, pastikan anak-anak tuan-puan menjaga kesihatan dan elakkan berada di kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi bagi mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Dan akhir sekali diharapkan ibu bapa dapat bersama-sama mendoakan dan pastinya murid-murid, ini adalah pencutan yang terakhir, usaha buat ulang kaji dan akhirnya kita tawakal sahaja apa yang telah kita usahakan selama ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.